Pernahkah anda rasa mahu menjadi halimunan? Bukan dengan jubah halimunan, tetapi di dalam sebuah bilik yang penuh sesak untuk larut dalam suasana, menjadi pemerhati bukan peserta dalam teater sosial yang tidak berkesudahan ini. Jika anda tidak keseorangan, keinginan ini bukan tanda kelemahan sosial. Ia adalah tanda keletihan. Keletihan daripada bunyi bising yang tidak henti-henti, drama pejabat, pertengkaran keluarga, sembang kosong di majlis keramaian. Semua ini menghabiskan tenaga mental anda. Anda sentiasa ditarik ke pelbagai arah, diminta pendapat, reaksi dan penyertaan. Tetapi bagaimana jika ada cara lain? Bagaimana jika anda boleh memilih untuk tidak mengambil bahagian? Inilah yang kami panggil strategi hantu Sigma. Ini bukan tentang menjadi antisosial. Ini tentang menjadi cekap dari segi sosial. Ini adalah seni bergerak dalam masyarakat tanpa dikesan, mengumpul maklumat dan bertindak hanya apabila ia benar-benar penting. Sebelum kita mendalaminya, mari kita fahami satu konsep psikologi utama, kesan sorotan atau the spotlight effect. Kita cenderung untuk melebih-lebihkan sejauh mana orang lain perasan penampilan atau tingkah laku kita. Anda fikir semua orang melihat baju anda yang berkedut atau apabila anda tersilap cakap. Hakikatnya, kebanyakan orang terlalu sibuk memikirkan diri mereka sendiri. Mereka adalah watak utama dalam filem mereka sendiri, sama seperti anda. Apabila anda benar-benar faham hakikat ini, ia membebaskan. Anda sedar bahawa anda sudah pun separa halimunan. Sekarang, mari kita gunakan kuasa besar ini. Strategi hantu Sigma terbina atas 5 tiang utama. Tiang pertama, kuasai seni pemerhatian. Orang biasa masuk ke bilik dan mahu didengari. Hantu Sigma masuk ke bilik untuk mendengar dan melihat. Mulut anda tertutup, mata dan telinga anda terbuka. Anda adalah seorang penganalisis di lapangan. Siapa alfa dalam bilik ini? Siapa yang mencari pengesahan? Apakah agenda tersembunyi? Anda tidak terlibat dalam perbualan. Anda memeta perbualan tersebut. Anda mengumpul data, bukan menambah bunyi bising. Yang kedua, ekonomi pergerakan. Setiap perkataan, setiap gerak isyarat, setiap email yang anda hantar adalah satu perbelanjaan tenaga. Seorang yang tidak cekap akan menghabiskan tenaga untuk gosip, aduan dan perbualan yang tidak membawa ke mana-mana. Hantu Sigma melaburkan tenaganya bercakap apabila kata anda boleh mengubah permainan, bertindak apabila ia akan membuahkan hasil. Sebelum anda bercakap, tanya diri anda, adakah ini perlu? Adakah ini menambah nilai? Adakah ini akan mencapai matlamat saya? Jika jawapannya tidak, diam adalah pilihan yang lebih berkuasa. Yang ketiga, kamuflaj maklumat. Dalam era perkongsian berlebihan ini, misteri adalah satu bentuk kuasa. Anda adalah satu enigma. Orang ramai tahu tentang anda betul-betul sebanyak yang anda benarkan. Mereka tahu, tidak lebih, tidak kurang. Ini bukan tentang menipu. Ini tentang menjadi selektif. Jangan siarkan seluruh hidup anda di media sosial atau di pantry pejabat. Apabila ditanya soalan peribadi, berikan jawapan yang sopan tetapi samar-samar. Jawab soalan itu, tetapi jangan tawarkan maklumat tambahan. Semakin sedikit mereka tahu, semakin kurang leverage yang mereka ada terhadap anda. Anda mengawal naratif. Yang keempat, kaedah batu kelabu, The Grey Rock Method. Strategi ini amat berkesan apabila berurusan dengan pontianak tenaga atau pencari drama. Orang sebegini hidup dengan reaksi. Mereka memerlukan drama, emosi dan konflik untuk merasa bertenaga. Kaedah batu kelabu ialah dengan menjadikan diri anda sebosan mungkin. Anda menjadi batu kelabu, tidak menarik, tidak reaktif. Rakan sekerja, awak takkan percaya apa yang bos buat. Anda, oh begitu, nada rata, tiada hubungan mata. Mereka akan cuba lagi, tetapi akhirnya mereka akan berasa bosan. Batu tidak memberikan bekalan tenaga. Mereka akan pergi mencari sumber lain. Tiang kelima, tindakan strategik. Semua tiang yang lain, pemerhatian, ekonomi, kamuflaj adalah persediaan untuk saat ini. Anda telah mengumpul maklumat. Anda telah menjimatkan tenaga anda.
Anda telah mengelak drama yang tidak perlu. Sekarang adalah masa untuk bertindak. Ini bukan tentang menjadi pasif. Ini tentang menjadi berkesan secara pembedahan. Dalam mesyuarat di mana semua orang menjerit idea, anda diam, anda mendengar. Kemudian, anda menyuarakan satu ayat yang merangkumkan masalah dan menawarkan penyelesaian yang jelas. Semua orang terdiam kerana kata-kata anda mempunyai berat. Ia disokong oleh pemerhatian, bukan ego. Tindakan anda adalah tepat dan berkesan. Tiada tenaga yang sia-sia. Jadi, mari kita simpulkan. Menjadi hantu Sigma bukan tentang bersembunyi dari dunia. Ia adalah tentang memilih bagaimana dan bila anda berinteraksi dengannya. Ia adalah bentuk kawalan tertinggi ke atas hidup dan minda anda. Anda berhenti menjadi reaktif kepada kekacauan di sekeliling anda dan sebaliknya menjadi seorang arkitek yang proaktif bagi realiti anda sendiri. Anda tidak hilang. Anda menjadi satu kuasa yang tidak dapat dilihat, tetapi kesannya amat dirasai.